Minit depan. Awak minit depan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma aftah 'alaina hikmatak wa anshur 'alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. InsyaAllah hari ini kita sambung pada masalah soal jawab berkaitan dengan akikah pada muka surat 23. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain. Soalan 43, apakah itu akikah? Jawab, akikah pada bahasa ialah kena pada rambut kepala kanak-kanak yang baru lahir. Dalam kitab Sabilah sebut kata begitu. Akikah ni pada bahasa ialah rambut kepala kanak-kanak yang baru lahir pada bahasa. Adapun pada syarak, akikah ni ialah barang yang disembelihkan daripada binatang na'am ketika bercukur rambut kepalanya. Maksud kata pada hari ke-7 kelahiran saat itu, kita buat sembelihan daripada binatang na'am. Kita buat sembelihan daripada binatang na'am, itulah yang kita panggilkan dengan akikah. Jadi kanak-kanak saat ni bila lahir kita kena buat seperti mana cara yang dianjurkan dalam agama kita lah. Mana bila dia lahir sunat kita azan ke pada telinga yang kanan dan sunat kita iqamah ke pada telinga yang kiri. Tu tak kira lah pada anak lelaki ke anak perempuan ke, bila lahir sunat azan pada telinga yang kanan, sunat iqamah pada telinga yang kiri. Bapa buat gitu tu sunat. Kerana Nabi SAW dia melakukan perkara tersebut kepada Sayyidina Hasan radhiyallahu anhu. Jadi Sayyidina Hasan masa lahir, masa kecil tu, Nabi azan pada telinga yang kanan. Kemudiannya sunat bila kita nak baca saat ni tu, kita lakukan azan pada kanak-kanak yang baru lahir, dia supaya tidak kena gangguan, tidak kena gangguan. Jadi sunat juga kita baca kepada budak saat ni tu, inni u'izuha bika wa zurriyataha minasyaitonir rajim. Jadi kita baca inni u'izuha bika wa zurriyataha minasyaitonir rajim. Sunat baca gitu. Dan sunat juga kita baca ke surah Al-Ikhlas pada telinga dia, qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Sunat ni. Ada satu ketika tu budak jenis menangis kuat PA. Ada seorang yang pergi jumpa Baba Man. Baba Man kata baca Al-Ikhlas, surah Al-Ikhlas waktu masuk maghrib. Seingatnya dalam 11 kali. Jadi dia pun, orang tua ni pun balik buat gitu. Tak jadi. Budak ni duk tiak, duk menepik juga, duk perang, duduk PA juga. Dia pergi jumpa bapa pula. Dia kata tak jadi bapa. Bapa pun tanya, awak buat ke mana? Membuat lah ke mana? Dia kata baca Al-Ikhlas. Al-Ikhlas, Al-Ikhlas, Al-Ikhlas. Oh, kata
Bila nak jadi al-ikhlas, dah apa suruh baca al-ikhlas? Suruh baca surah al-ikhlas tu daripada qul huwallah lah. Bukan baca al-ikhlas. Jadi drama molek. Tengok deh. Boleh siapa gitu mau. Tu bapa hidup cerita gitu. Maksud kata memang berlaku. Jadi bapa tu juga ulama suruh baca ke surah al-ikhlas tadi tu supaya awal benda yang didengar oleh kanak-kanak tersebut ialah tauhid. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Dia dengar mula-mulanya ada ayat berkaitan dengan mentauhidkan Allah Taala. Boleh. Baik, selesai situ. Jadi dibaca di Lauqul Azhar saat ni tu ada pada satu riwayat daripada Imam Baihaqi, bapa kita azhar ke saat ni jauh dari supaya setan ni lari. Daripada riwayat Imam Baihaqi supaya kanak-kanak saat ni bila selamat daripada Ummu Subiyah. Ummu Subiyah ni apa dia? Jin perempuan yang mencabuli kanak-kanak. Dua kaca ke budak-budak. Kata setengah ulama, Ummu Subiyah ni ialah penyakit ketika mana kanak-kanak masih kecil. Jadi tu sebab tu sulang ke azan saat itu. Jadi selamat pada Ummu Subiyah. Gapo dia Ummu Subiyah? Kata setengah jin duduk kosek budak-budak saat ni. Kata setengah Ummu Subiyah ni kena penyakit waktu budak tu masih kanak-kanak. Baik, ada selesai itu. Soalan yang ke-44, apakah dalil bagi disyariatkan membuat akikah? Dalil mari mana? Sebab akikah ni hukum dia gapo? Akikah ni hukum dia sunat muakkad. Kalau tanya apa hukum akikah? Jadi kita jawab kata sunat muakkad. Kata Imam Asy-Syafi'i berkata kata sunat muakkad ni bagi nak mengeluarkan daripada dua perkataan. Hok melampaui mana? Kata setengah ulama kata hasan, akikah tu wajib. Setengah ulama kata wajib. Dan kata Imam Al-Lais, akikah itu hukumnya bid'ah. Ada juga pendapat kata bid'ah, ada kata wajib. Jadi kita pergi kata akikah saat ni tu sunat muakkad. Serupa dengan korban saat ni lah. Korban pun sunat muakkad juga. Jadi mana dalil kita buat akikah? Dalilnya daripada sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-gulamu murtahinun bi aqiqatihi. Kanak-kanak itu tergadai dengan akikahnya. Riwayat Imam Tirmizi. Patu gapo maksud tergadai? Maksud tergadai pada hadis ini, kalau kita nak tambah soalan, tambah lagi. Apakah yang dimaksudkan tergadai pada hadis tersebut? Banyak soalan. Maka maksud kata tergadai pada hadis ini adalah kitab Sabilah sebut ialah tiada tumbuh dia dengan tumbuh yang sempurna. Budak-budak saat ni tak membesar, tak tumbuh dia tu dengan keadaan yang sempurna. Adalah kurang ke mana? Sebab tu orang panggil akikah kita nak buat ni, kalau boleh kita gula, kita masuk dengan mani. Ada. Lepas tu sendi-sendi dia jangan kita duk orang panggil tulis kambing saat ni jangan duk kerak-kerak cicir-cicir. Ambil pada tempat sendi-sendi saja supaya orang panggil anggota budak saat tu dia jadi kuat. Itu memang ada pada hadis. Al-gulamu murtahinun bi aqiqatihi. Ia tergadai. Maka setengah kata maksud kata tergadai ni maksudnya dia tu tumbuh dengan tumbuh yang sempurna lah. Berkata Imam Ahmad yang dimaksud dengannya dengan kata murtahinun tadi tu ialah bahawa tiada dapat mensyafaat ke kedua ibu bapaknya pada hari kiamat. Tu bimbang juga. Jadi kalau katalah ibu bapa saat ni tu dia tahu akikah kan anak dia, setengah ulama kata dia tak dapat nak memberi syafaat kepada kedua ibu bapa dia. Lepas tu datang soalan,
adakah perlu saya melaksanakan akikah sedangkan anak saya meninggal awal? Lahir tu saat ni meninggal. Jawab kata masih lagi dituntut melaksanakan akikah. Tu dirilah soal jawab tu tambahlah. Ya buat buku ni jadi tak si nak tebal sangat, tak si nak pendek sangat. Khairul umur awsatuha ke. Jadi kira-kira kita tengok juga rasa apa boleh baca. Gitu. Tu cara kita buat tadi. Soalan ke-45, apakah hikmah dibuat akikah? Apa hikmah kita buat akikah? Jawab, hikmah dibuatkan akikah ialah bagi menzahirkan rasa syukur kepada Allah dan bagi berterusan nasab. Tu hikmah dia nya. Jadi di antaranya kita nak syukur pada nikmat Allah Ta'ala. Lagu mana cara kita nak syukur nikmat Allah Ta'ala? Dengan cara buat makan. Sebab tu hari jadi kita tu, kita buatlah makan hari jadi kita. Tak perlu orang lain lah buat nak sambut hari jadi kita. Tak. Bapa kita kena buat makan hari jadi kita. Sebab kita syukur ke nikmat Tuhan kita ni dah hikir umur puluh-puluh dah. Ni apalah tak ada orang buat hari jadi saya. Mana suruh orang sambut kita ya. Ni orang sambut kita tu tanda orang hargai kita. Tak apa. Tapi kita sendiri saat ni tu pergi makan kok orang. Wana nampak belanja hari ni. Oh hari lahir kahwin ni. Ni syukur pada Allah Ta'ala. Sebab tu bila dah besar agak, kalau ibu bapa tak buat akikah, kita sendirilah buat akikah pada diri kita. Tuntutan saat ni tak ada dah kepada ibu bapa. Dan bagi berterusan nasab, mudah-mudahan dengan kita dah buat akikah anak santu, ada berterusan anak saat ni. Lepas tu lagu mana masalah anak zina tak anak zina. Jadi anak zina ni dalam kitab sebut wajib nafkahnya atas apa? Ibu. Sebab anak zina ni tak ada pak. Anak zina ni tak ada bapa, anak zina. Ni. Maka kerana itulah anak zina saat ni sunat hok buat akikahnya ialah ibu dia. Ada setengah kata buat akikah juga. Anak zina pun buat akikah juga. Tu atas pendapat siapa tu? Atas pendapat Ibnu Hajar. Ni atas pendapat Ibnu Hajar dalam kitab Tufah dan Syekh Ramli dalam kitab Nihayah, ibu buat akikah kepada anak zina dia saat ni. Mungkin tak ada pok anak zina ni. Tapi ada dobit molek. Kata Syekh Khatib Syarbini dalam kitab Mughni, tu deh. Tak sunat ibu bagi anak zina tu buat akikah. Bapa? Kerana dia panggil menambahi bagi aib dan malu. Boleh anak zina tu pun malu aib dah keluarganya. Ni siap panggil orang buat akikah anak. Anak gimana? Anak zina. Relax pula. Tak kena. Kena juga. Nampak seperti Syekh Khatib Syarbini sebut saat ni, menambah aib dan malu. Tapi kalau kali-kali tengok pendapat Ibnu Hajar dan pendapat Syekh Ramli pun kena juga. Sebab akikah ni dia sebenar tuntutan akikah, dia bukan panggil orang. Akikah tuntutan dia sebenarnya kita sembelih lembu ke sembelih kambing ke, kita gula, kita pergi bagi ke orang. Sebab itulah bila ada orang tanya zaman-zaman PKP ni, SOP ketatnya dan sebagainya ni, ada lepas tu nak panggil orang duk bergula gini enggak kurang molek lah dengan penyakitnya dan sebagainya. Adakah boleh kita nak bagi gula saat ni, kita masuk kita bagi nak buah dan supit bagi ke orang? Jawabnya memang itu yang afdal. Bukan seru orang panggil, bukan seru panggil orang dah. Tapi kita ni seru panggil orang tu sebab kadang-kadang nak beripu panggil anak beranak. Tu ya. Kerana ikut kau kitab-kitab, ya seru bagi. Jadi kalau bagi, orang pun tak tahu kita buat akikah ke buat apa, bagi gula saja. Jadi tak ada nampaklah rupa pada menambahi ke malu dan aib bagi keluarga saat ni. Tapi kalau panggil orang memang menambahi malu dan aib lah. Tak mari-mari ada anak siapa? Tak dapat tidur, mak dia lah kena mengaku anak hok bosu. Mak dia nyomo 60 80 dah. Terpaksa mengaku. Tak tutup aib ni kali ya.
tak boleh tu. Ya bing kepada tidak ayah pun ya tak boleh ke? Tak boleh sebab ia bahaya pada pusaka, pada masalah nikah kahwin, wali sebagainya. Lepas tu hak nenek nak mengaku mak. Jadi rosak banyak pula. Siapa yang dituntut mengerjakan akikah? Siapa dia? Hak syarat suruh buat akikah. Jawab, mereka yang dituntut mengerjakan akikah ialah mereka yang wajib atasnya menafkah furuk. Furuk ni masuk kata orang bawah dia saat ni. Seperti ayah dia datuk. Kalau ayah tak ada datuk, dah furuk dia lah tu, cucu dia tu. Yang diambil daripada harta dirinya, diri ayah atau datuk. Jangan dah ambil harta anak. Buat akikah tu sebab tuntut atas kita. Apa dah ambil harta anaknya? Orang duduk ziarah anak kita, oh comelnya baby ni ya bui 10 hia, bui 50 hia. Tu anak kita. Tak. Lepas tu kita orang panggil pelihara ke duit dia saat ni tu. Dak bubuk dalam tabung haji. Cukup 1,500 daftar buat haji. Dan jangan diambil daripada harta kanak-kanak tu. Oyak puluk nah. Takut hidup salah letak domain. Harta diri nyok anak. Takut salah gitu kan. Mari letak puluk. Dan jangan diambil dari harta kanak-kanak. Tak boleh buat akikah. Tak siapa suruh ambil harta kanak-kanaknya. Dan jika diambil juga, maka tiada harus haram, dia wajib dhaman. Apa? Yakni kena ganti rugi. Tu dalam kitab sebut gitu. Dalam kitab sebut kata gitu. Ni awak tu ambil duduk depan ni. Ni duduk rapat-rapat, duduk depan ikut SOP. Polis mari sampai pas ni siapa yang nak bayar. Nyanyo kau bapak awak main depan ni, depan ni. Ni kak, kak apa nama lupa. Dan ni main depan ni. Nyada tu, nyada. Awak nyada. Kau mari juga lah, duduk depan. Awak duduk nyada dalam sini. Ayah depan. Depan. Sunat melakukan korban jika kaya. Seperti kaya pada masalah zakat fitrah. Lagu mana kaya pada masalah zakat fitrah? Ada duit lebih lah. Pada hari raya haji, raya Idul Fitri saat itu ada duit lebih, maka wajib kita saat itu keluarkan zakat fitrah. Tu kata sunat melakukan korban ni kalau kaya lagu mana? Seperti masalah zakat fitrah. Bukan kata kaya nak kena ada kereta besar dah. Iaitu seperti bahawa adalah dia seorang daripada orang yang lazim memberi zakat fitrah dahulu daripada lalu masa sebanyak-banyak nifas. Apa sebanyak-banyak nifas? 60 hari. Jadi maksud kata kalau ayah dia saat ni tu dalam tempoh masa daripada lahir sampai ke 60 hari anak dia lahir, ada kewangan yang lebih, maka dia tu dituntut untuk melaksanakan. Ada kata siapa balik. Dalam kitab ni sebut kata dalam tempoh sebanyak-banyak nifas 60 hari tu lah. Dalam waktu tempoh tersebut kalau dia ada harta lebih, buat akikah untuk anak. Jadi molek akikah ni buat awal sikit lah. Duduk lewat siapa nak besar dah orangnya. Bilakah waktu bagi akikah? Jawabnya masuk waktunya dengan keluar kanak-kanak daripada rahim. Lahir tu semula lalu kambing. Boleh dah. Dan afdal, orang panggil apa afdal? Aktsarus sawab. Banyak pahalanya. Dan afdal disembelih pada hari ke-7 daripada hari kelahirannya. Lepas tu nak kira hari 7 ni lagu mana nak kira hari 7? Dikira dari hari wiladah, hari dia beranak. Jika tidak pada waktu malam. Jadi maksud katanya kalau anak tu beranak hari ni, pagi ni, tengah hari ni, maka kira hari ke-7. Hari ni hari apa? Selasa, Rabu, Khamis, Jumaat, Sabtu. Selasa, Rabu, Khamis, Jumaat, Sabtu, Ahad, Senin. Itu kalau tak beranak malam. Kalau beranak malam ni tak kira lah hari Selasa tu, dia kira hari Rabu. Cara kira apa gitu mau nak kira. Nak dapat afdal.
Tak payah cara afdal tak afdal lah. Orang tak ada rasa dengan pahala, gitulah. Orang ada dengan rasa dia dengan pahala ni, yang kira habis. Ya nak kira habis guana moga dia tak ada belajar. Ya dah gitulah nak jadinya. Dia buat kira habis ni sebab dia tak belajar. Bapa dia tak belajar, dia tak seru dengan nak belajar. Bapa dia tak seru dengan nak belajar, dia tak rasa ilmu tu besar. Ada. Kali seru ilmu besar. Tengok Imam Bukhari. Rahimahullah. Guano. Daripada jauh tempat ke tempat yang lain, ada seorang yang boleh riwayat satu hadis ya, dia pergi cari. Kita kampung tu bukan kampung sebelah ya. Bukan kampung sebelah. Bukan kampung sebelah kata. Kampung dia dah. Tak pergi juga. Tak pergi juga. Bapa dia tak serah besar ke ilmu. Bapa dia tak serah besar ke ilmu kerana imannya lemah. Iman lah menjadi faktor terbesar orang ni membesarkan ilmu atau tidak. Orang-orang kampung dulu dia mengaji tak tinggi mana. Nak baca kitab ni bolehlah huduh-huduh kalinya, tapi dia membesarkan orang-orang ahli ilmu. Tak nanti tu guru, budak pondok ya, budak hak ngaji agama ya, budak hafiz ya, dia memuliakan. Apa? Dia serba besar dengan ilmu sana. Orang lain ni dengar kata orang ngaji agama, ngaji pondok, ngaji tapi dia kata gapo? Mu nak pergi jaga gapo? Ni. Esok jumpa orang ni jangan syafaat. Mu nak kerja gapo? Tarik ke mana pak cik? Keti ke tak? Tolong lawan syafaat kan lah pak cik. Anak-anak pak cik alah lah. Tak jadi belaka. Nak jadi ke mana nak pak cik? Engkau pak cik tak jadi dah. Pak cik ni tak jadi dah. Nak anak jadi lagu mana? Faham jadi ni dah. Pak cik tu kefahaman tu salah dah. Anak pak cik nak kefahaman, nak jadi orang soleh, orang tak akal tu lagu mana? Kefahaman pak cik tu tak betul dah. Rasa rendah orang ilmu agama ni. Kata pakai serebeh, pakai kayu sarung. Orang kampung dia kata. Pakai kain sarung ni lah di antara menegah pada maksiat. Yalah dah. Tak perlu pakai swajing pakai seluar ya, gerak lain dah serah. Nak ngeceh orang tina tu. Ya, dah pakai seluar, acu pakai sarung. Acu keceh. Orang kata gila kau. Kalau pakai sarung. Ngeceh orang gila kau dia tu. Ni. Jadi moleklah kita pakai yang mencegah daripada maksiat. Batu ulama kita dia tu dulu pondok sumaya pondok cukup pala. Cukup pala tentu dah pakai pir. Aduh gitu. Tak keceh dah retinanya. Umpamanya weh. Tak keceh dah. Malu ni tok lebah keceh retina ya. Nampak ni. Ni untuk ulama-ulama kita mai buat kira duk mikir kita. Adakah luput tutup akikah jika mati anak? Tu orang tanya tu. Anak amu mati dah. Tak ada akikah lagi mana? Jawabnya tiada luput akikah walaupun mati anak dahulu daripada hari ke-7 sekalipun. Kita cedek hari 7 nya meninggal anak ai kena ai kelima wal iyazubillah. Demikian juga tidak luput akikah jika dilambatkan daripada hari ke-7 lepas hari ke-7 tak apa. Dan berkekalan dituntut akan akikah bagi mereka yang dituntut mengerjakannya hingga balik kanuk-kanuk. Tapi semoleknya dalam umur 60 hari itulah. Tapi siapa balik pun ada lagi setengah pada kata dituntut. Soalan ke-49, apakah hukum tidak dibuat akikah hingga balik anak balik dah tak buat akikah lagi. Sebab tu kita cedek-cedek salah duit ni. Duit bini nak saling, duit nak buat akikah anak, cedek selalu duit. Boleh lagi. Jadi orang pagi kita dah lah buat akikah anak saat ni tu. Mudah yang nasib duit ni. Di antara caranya kalau hak rokok, berhenti rokok. Ayolah godak ni. Kalau salah ya betul. Nah.
Awak kira-kira sendiri. Kalau rokok berapa sehari-hari habis 10 riyal kau? Kata kalau 10 riyal. Tak. Kita tak tahu tu 10 riyal tu orang biasa ko, orang ketagih ko, orang petengah kita tak tahu tu. Kata kalau 10 riyal sehari. Tak. Kalau 30 hari 300 dah. Tak. 2 bulan. Nih, kambing, biri boleh pilih dah 600 riyal tu. Nak ayat kata tu contoh dia. Contoh dia macam mana saya nak menjimatkan duit. Berhentilah merokok jika anda termasuk pada golongan yang merokok. Tak. Kurangkanlah makan kalau anda termasuk daripada orang yang banyak makan. Tak. Ayolah gitu lah. Mudah. Tak payah mikir banyak. Yang ke soalan ke-50-nya. Baik. Apakah hukum jika tidak dibuat akikah hingga balik anak? Gugur tuntutnya akikah bagi mereka yang wajib menafkahkan kanak-kanak itu. Kalau dah anak siapa balik dah, ayah tak buat juga, maka gugur tuntutnya sunat muakkad ke atas ayah. Tak sunat dah atas dia duk kerja ke. Kalau pun makan nasi gak sedawa dah, Allahumma barik lana, tak jadi dah. Cuma adalah kalau masalah makan saya enggak mungkin kita kata nak baca bismillah awal wa akhirah ke harap-harap kata seteh hok makan kita tu jelu bawa balik. Makan ni hok yang makan sekarang kita. Ambil wuduk pun gitu juga tak teringat. Dah bismillah awal wa akhirah tak apa. Dan sunat kadang-kadang kita ambil wuduk dah pun kita tak baca bismillah. Ambil wuduk kan, sunat kita baca bismillah, sunat menghadap arah kiblat. Kadang-kadang orang ambil wuduk kita tahu dah dia ni jenis orang reti ni. Ambil wuduknya lagu mana, jimat ke air dan sebagainya. Tapi tak ambil wuduk jimat, tak mandi bubu. Pelik juga. Dan sunat baginya mengerjakan akikah bagi mereka sendiri setelah balik jika belum dikerjakan. Kalau kata ayah kita balik tanya ayah ada buat ke tak kau orang akikah? Ayah bertanya akikah gapo awak? Teruk sangat dah. Kalau siapa kita tanya pula tu, sejahir-jahir orang masyarakat kita ni tahu. Tapi kalau siapa tanya akikah tu berapa pula kan? Teruk sangat dah lah. Jadi kalau dia kata tak buat lagi tu, ayah tak ada cukup duit lagi tu, kita buat akikah kita sendiri. Jamu orang. Adakah tuntut akikah anak laki sama dengan anak perempuan? Tututan cara buat akikah tu serupa ke? Jawab, disunat bagi anak lelaki 2 ekor kambing. Anak jadi sunat buat 2 ekor. Dan bagi anak perempuan 1 ekor sahaja. Nak buat lebih tak ada masalah. Cuma tututan saat ni tu sekor saja hak sunat muakkadnya. Hak jatuh 2 ekor. Bapa susah juga nak ayatnya. Baik. Hak masalah sembelih udiah gitu. Ada dalam kitab Mughni ada disebut. Kemarin kan kita ada sebut masalah warna. Baru ingat. Warna putih, warna kuning, warna kelabu. Mari timbul. Apa beza warna putih, warna kelabu, warna kuning? Bapa kata putih lebih afdal pada kuning, lebih afdal pada kelabu. Dalam kitab Mughni. Tu wujud tubuh kita. Di atas kuasa. Rupa-rupanya kata ulama kerana semata-mata ta'abbud. Itu satu. Kila li ta'abbudi, semata-mata tuntutan. Muka surat 19 tu. Semata-mata tu apa nama ni? Ibadat. Taat ke Tuhan. Tuhan surat gitu, buat gitu. Agama surat gitu, buat gitu. Lepas tu ada riwayat hadis kau kata hak tu lebih baik pada hak tu ada. Riwayat Imam Ahmad dan Imam Hakim pada kata la damu afra ahabbu ila Allah min dami saudawain. Maksud katanya ada beza di sisi Allah Taala antara warna sat ni. Ada beza.
Warna kelabu tu Tuhan suka lebih daripada kalau warna putih hitam, warna merah, warna hitam, Tuhan lebih suka pada warna kelabu. Kelabu dengan putih lebih putih. Ni yang pertama semata-mata ta'abbud. Yang kedua kila, iaitu elok, kata setengahnya kerana elok pada penglihatan, elok pada pandangan hak putih sana. Kata setengah elok pada daging. Ni kena tanya ahli khibrah. Dalam bidang ini. Ya Allah, kalau hak warna putih dengan hitam ni, hak putih tu lebih molek daging dia. Sebab setengah ulama berpendapat kata begitu. Ni. Masya-Allah lah. Kau mengaji kau nampak kata kita ni tak reti banyak kagum. Kalau tidak jasa ahli ulama mari tolong duk terang, mari duk tolong terjemah kau kita hak Arab, mari kau Melayu, kau Jawi kita dan sebagainya. Mari duk mengajar pula kau kita. Baru kita tahu kata memang benarlah kedudukan ahli ulama ni besar di sisi Allah Taala. Tu ada demo nakal ambil dalam kitab Allah Buyatul Mustarsyidin kau seingatnya. Kalau kita sedekah kepada orang biasa, Tuhan ganda ke dalam 10. Kalau pada orang susah dalam 80, ganda duduk main gitu je lah. Kalau kita beri duit kita kepada orang tua, ganda Tuhan 100,000. Dia mau nak ambil daripada kitab Buyatul Mustarsyidin katanya. Anak diri pun tak jumpa juga lagi dia mau main nakal tulis. Tapi kalau kita derma, beri sumbangan, beri hadiah kepada orang-orang alim, tutup guru babo-babo kita ni, duk mengajar, duk tumah ni, ganda dia sapa kepada 900,000 ganda 900,000 ganda orang ni 10, orang 80. Wi kalau tua 100,000 ganda wi kepada orang alim, tak syekh kita, babo kita 900,000 ganda atas so. Jadi supaya atas ria agak 900,000 dah. Babo mari minta sumbangan ke pondok, dia pun ria. Berapa? 900,000 dah ni. 900,000 gaponyo dunia seria juga. Hak ganda awak bui tu si Allah Taala tu besar. Tapi kalau awak pakai kereta besar wi hak biru ni, memang kena sekeh kepala lah. Ni biar padat lah dengan kita nyo. Mana? Apa ada kita mengajar ke apa saat itu? Ada bocik kata ustaz ambil ustaz. Sikit ni ustaz tak banyak. Dia Allah. 50 ya. Dia suka sikit. Comel tu comel kita. Comel. Maksudnya gua tak kira besar. Kenapa? 50 ya kata lebah ni besar sangat dah ni. Aduh. Dia kata ustaz ambil lah ustaz. Amu tak ada banyak ada sikit ya. 50 ya juga. Kata bagus pakcik ni. Bagus bukan masalah dia buri tak buri tu. Dia sendiri tu pun dia nampak kata memuliakan orang ahli agama nak pergi situ. Ni kalau 10 ya tu pun bakit siapa kau 2-3 minggu. Kita aku windows 10 ya badai ustaz tu mengajar. Apa ni jenis begitu tu. Baik dah situ. Soalan yang ke-50 tu ada 2 ekor anak puan sekor. Ni tak tahulah, takut ada lagi kitab murni juga ni. Bapa tutup atas hak jatah 2 ekor, bapa tutup atas hak 3 ekor. Hak mudah kita kata li ta'abbudi hak tu cerak tu. Tak semata-mata tutup agama. Lepas tu hak lain tu cuba kita tengoklah pula. Ni Ji Amirul duduk alik ni sikit. Ni duduk jauh-jauh sikit. Taufik pun duduk jauh-jauh sikit. Takut ada dia mau mari ziarah lah. Dia mau mari ziarah. Kalau ziarah kalau duit tak apa, kalau ambil duit tak nyanyo lah. Saya tak jauh dengan bapak awak tinggi tanggung lah. Baik ni. Kadek dah sekarang dah. Nak buat mana? Dah tambah dah ni. Daripada seangkor nak jadi 2 angkor pula. Bukan nak jadi, memang jadi dah. Nak jadi tu lain. Memang jadi dah tu lain. Faham molek bahasa. Ada pun selain daripada itu, maka sama sahaja hukum bagi anak lelaki dan anak perempuan. Hak beza pada akikah anak jantan dengan anak tinanya, beza dibilangi saja. Ni boleh faham ke tak ni? Faham. Tu. Faham. Faham ke tak? Ada duk molek. Faham duk molek. Ni
Hak lain sama. Seperti azan pada telinga kanan, iqamah pada telinga kiri. Sebab ada dia betulkan ya, kita popular juga. Dia kata kalau nak tina enggak iqamah pada telinga balik iqamah pada telinga kanan, pada telinga kiri gitulah. Ataupun iqamah saja. Ada juga kata gitu. Anak tina ni iqamah saja. Aduh, sama ya. Kok kata iqamah saja ni mana? Kalau orang tina nak sembahyang. Ni tukar. Orang jatuh kena semaya sunat dia azan dan sunat dia iqamah. Walaupun dia semasa dia diri. Tak sunat dia azan, sunat dia iqamah saat ni tu. Ada orang tina kalau dia berjemaah walaupun dia berjemaah sunat dia iqamah saja. Azan kata setengah ulama haram nak azan orang tina. Dalam kitab tahrir kau cuba tengok. Bapa? Kerana dia orang panggil kelakuan hai'ah bagi orang lelaki. Azan ni kelakuan bagi orang lelaki. Jadi kalau duduk di azan juga, dia duduk main supaya ngajate. Azan tu pun nak jadi keharuan kalau tino. Ni hok jate duduk pakai coli orang tino tu. Oh tu haruan di sana haruan. No, kalau mengaku gak di sana mengaku dah lah. Coli orang tino. Mu ni pun tak ada pakai ye dah. Marilah pondok ada lebih lagi rasa pakai ye di pondok ni. InsyaAllah. Tu kalau saya nampak kena buat undang-undang supaya kita SOP lah. Duk rapat-rapat 1,000 contoh. Hak mana pakai cari retina, hak jatuh pakai cari retina ada dah 10,000 kau. Tak mampu masuk jaga. Dia duk tiup situ. Tobat lillah. Tobat lillah. No ya kalau sungguhnya bila keluar jaga cerak-cerak dah tak bakar dah. Nek umpamanya pergi masuk mahkamah letak dia ni layak kan. Kalau 10,000 dia tak berdegil, moga dia ni masuk juta-juta. Dah. Ikutlah buat gapo tindakan supaya dia tu memang serik dah. Memang serik dah. Tu di antara cara tarbiyah juga. Bukan kata cara tarbiyah ni kita kena rosok, jangan buat deh, tak baik, haram. Dah, kalau hak tu saja cara tarbiyah, kalau kita agama tak suruh lah rotan otak semaya tu. Ada. Dondo masuk jago nah, kita kena tarbiyah dia. Dah. Itu di antara cara tarbiyah juga. Ukur kita pandai tengok lagu mana. Orang-orang bijak pandai. Kalau orang bodoh seperti saya ni saya nampak begitu kena buat. Ada. Baik. Azan pada telinga kanan, iqamah pada telinga kiri serta mencukur rambut. Cukur timbang bayar dengan nilai berat emas atau perak. Baru anak kita lahir membesar molek, kita buat cukup dengan kehendak syarak. Ni cari kami beri pun hak patah kaki tu. Tak leh tu nyanyi kan. Dan menyenekahkan emas atau perak seberat timbangan rambutnya sama ya, tak ada beza. Dia kata kalau hak orang tinagak berat rambut tu kira dengan emas, kalau hak jatuh kira dengan perak dak. Hak jatuh dengan hak tina sama ya, cukur rambut timbang kira dengan berat emas, kalau mampu tak mampu gak dengan perak. Soalan yang ke-51, apakah hukum bagi anak yang khunsa? Waliyadzubillah. Apa khunsa? Ada dua alat. Cuma dalam fiqh bila itlaq kata khunsa ni lebih pada khunsa muskil. Khunsa yang tak dapat nak ditentukan sama ada dia ni lelaki ataupun perempuan. Adapun khunsa wadih tak apalah. Khunsa wadih macam mana? Cerak hak mana? Dia ni lelaki ke perempuan? Ada dua alat juga, tetapi tahu dia ni lelaki atau perempuan. Lagu mana dia ketahui? Sama ada dengan berjadi salah satu. Keluar air kecing, hok alik zakar saja. Cerak kata dia tu lelaki. Kalau keluar air kecing pada farak kembali orang tino, hok zakar dia ada tu tak keluar kecing. Cerak kata dia tino. Kalau kedua-dua keluar, tengok hok mana keluar dulu. Kalau dua-dua keluar sama keluar, tengok hok mana dengar. Bukan gurau ni, hok semua ni. Orang ustaz pandai gurau. Dah, orang nak kerja hukum ni. Lepas tu kalau sama-sama kuat, masuk kata keluar tu dengan kuat, tengok hak mana berhenti dulu, hak tu lemah. Kalau sama story tu bengong dalam kita pun. Nampak. Tapi kita tengok letak orang jatuh dengan orang tino.
Dia minat hang mana? Kalau dia minat jatuh, cerak, kata dia tino. Kalau dia minat ke tino, cerak, kata dia jatuh. Kalau dia main tengok jatuh, boleh juga. Tino, boleh juga. Tu pening juga tu. Nak hukum jadi jatuh ke tino, nak hukum. Tu orang jenis gitu, orang panggil khunsa yang muskil. Kemungkinan saja dia jatuh, kemungkinan dia tino. Apakah hukum bagi anak yang khunsa? Jadi harap-harap Tuhan selamatlah zuriat kita daripada khunsa. Jadi susahlah, susah nak hukum. Dia pun jadi nyanyo. Ada pun hukum bagi anak yang khunsa, hukumnya seperti anak perempuan. Tu lepas tu Dobik tulis sikit atas pendapat Ibnu Hajar. Hak khunsa tu kira hukum puan. Maksud kata sebenarnya seekor kambing je lah. Tapi pada pendapat Syekh Ramli, hukum dia seperti lelaki. Sedap weh. Sedap pagi ni kita hipung sini enggak. Pas ni ada berlaku masalah gak rujuk ke hak ni lah. Balik ngajar kapung dah, balik ngajar kapung. Balik ngajar kapung. Ambil soal lagi kita, ambil soal lagi kita. Bayar. Kita potongnya tak apa. Bapa hak kosong. Cedeh hak kosong, kalau kata pas ni tak ada stok kau gapo, photostat hak tu wingan jaga kapung. Tahun depan ko. Tahun ni ko, ya tak ada stok. Ambil hak tu postet. Tak apa. Kita kalau dulu kita duk ngaji, kita beli 2 butir kita. Subiah pun beli 2 butir, Faridah pun 2 butir, bukan minat 2. Rasa ya kita. Cuma apa beli 2? Kita berazal dah. Sebutir aku nak buat dobik. Nak dobik lah. Banyak benda nak dobik ni. Sebutir lagi kalau tiada guano-guano kitab ni tak ada kau. Terutama kitab tani lagi kan. Supaya makhzir, babohok tu. Tak ada juga dah Jafar Awal. Atau nak buat guano. Tu kata kalau ada hak kosong kita boleh photostat, boleh mengajar. Tak kira nak photostat hak kita duduk kurang dah. Tak ada dobik dah. Tu kena ada azam di atas nak menyampaikan agama. Tak siapa tu dapat dah pahala. Dia kita belajar pun sungguh. Ni kalau kita saya ni nak pergi ke saya apa orang pun, nak pergi ke saya, kita pun tak beli. Tengok betul lah tu. Orang ni jangan haraplah nak boleh ilmu. Lambat. Kalau boleh pun Tuhan nak bui lah. Kalau faktor asbab musabab memang dok dah hari ni. Alamat orang nak boleh ilmunya, dia ada kitab, dia tanda molek, dia balu molek, dia membesarkan betul kitab dia saat ni, jaga cemak betul-betul. Hak lagi nak boleh kalau beli supaya butir kitab tu. Betul ayat ni. Bapa bila dia dah ada cita-cita dah nak menyapa kok cara dia dobik tu pun lain dengan cara semata-mata dia nak guna kau dia saja. Putih. Setengah-setengah orang dia dobik kata tu. Kalau tok guru dia duk syarah hikam kau duduk mengajar tasawuf kau mengajar gapo-gapo di sini tok guru menangis. Dia tulis di sini tuan guru menangis. Hari tinggal semula hok dulu duk mengaji dulu. Di sini tuan guru menegur budak duk main. Bahasa nate budak. Ada jangan nate-nate lah. Ya katanya umpama. Ingat balik. Dia alim mengaji lah, alim paling sedap. Sebab tu kebanyakan tok guru kita tanya, kalau kembali pada muda nak buat gapo? Kita kata nak dekat Kota Baru semula. Orang masa itu tak ada apa. Tahu main PKP, SOP serabut tak ada nak pergi. Ni tak ada dah Covid apa semua. Kalau dikembali ke muda, nak kembali berderak. Sianya kok orang begini. Tak sia kau. Orang yang mana Tuhan, kalau Tuhan hidup semula, dia nak kembali dalam keadaan duk cari juga dunia rupa ke juga mengaji. Sianya orang gini. Tapi kalau kita termasuk daripada orang, kalau orang tanya awak kalau muda semula, pocik kalau muda semula nak buat gapo? Hamba nak mengaji lagi gitu, kurang sikit sungguh pada mengaji. Ada ayat suhud dapat tunjuk pun. Dia kata kalau dia boleh muda semula, dia nak mengaji lagi ilmu nahwu. Nak sungguh kau ilmu saat ni tu. Bukan sungguh kau nak cari dunia ni kita cari untuk untuk akhirat.
Tapi kalau kita cari dunia, tak ada buat akhirat. Tu dunia, semata-mata dunia yang diceluk oleh syarak. Fafham. Adakah kambing yang diperbuat akikah sama dengan kambing yang dibuat korban? Ni pun ada yang bertanya ni. Kambing dia nak akikah ke anak dia saat ni tu, kebetulannya tak berasa ada kudih di kambing. Rosok sikit daging. Gak kalau korban boleh? Tak boleh. Patut akikah. Tengok. Sama ke? Syarat sah pada akikah sama dengan korban. Maksud kata tak jadi akikah dengan binatang yang ada kekurangan air tadi. Tak jadi. Syarat sah dia tu. Jadi kalau meleh pun jadi meleh biasalah. Tak dapat kelebihan hak Nabi kata sallallahu alaihi wasallam sebut kata murtahinum bi aqiqatihi. Tak dapat apa tu. Buat comel. Iaitu pada masalah umur serta selamat daripada aibnya. Umur pun begitu juga. Umur biar siapa umur. Dan pada sunat dibahagi kepada fakir miskin. Tetapi pada masalah akikah beza sikit ya. Sunat dibahagi ke daging yang telah dimasuk. Korban ke akikah ke sunat kita bagi. Bukan sunat kita aja. Tapi yalah saya sendiri pun buat aja juga ni. Bulan-bulan nak kumpul orang, nak demo, nak main ziarah tengok anak kat kita buku hari tu saja. Jadi tak ada masuk. Tapi kalau nak kiranya boleh bagi. Kalau kita mampu buat bagi ya. Kita buat lebih ke guna. Kita memang bagi, kalau nak panggil makan tu suku. Jadi kalau kata nak puas gak, sekor sana gak, memang bahagian akikah untuk kita bagi. Bagi sana mungkin kita bagi ke orang-orang fakir miskin ajak, dia mau mari, kita bagi. Ataupun mana kita pergi jajak rumah-rumah sana. Dan masakan dengan yang manis. Kita kata gitu, masuk tu biar manis. Dan jangan dipatah ke tulangnya, duk cicir-cicir jangan. Dia jadi kurang kuat bagi tubuh badan anak. Tapi ada kau kata cicir lah ni weh. Duk masuk. Purata lah kita diri pun demo duk buat lah. Itu berlaku. Dah kalau tak buat agak, duk tulang pasal ni. Orang duk ngatuh tak susah. Lah. Tak ada kita duk mikir juga kalau mampu buat, nak buat juga cara begini ni. Bukan apa nama ni, tak padan dengan duk ngaji tak nak beramal. Ngaji tak ada beramal. Dak cita-cita juga ni. Anak hok mana nak ada rezeki hok gini ni. Serta sunat diberi satu pohon kanan yang mentah kepada bidannya. Doktor hok duduk sambut baby sana tu, pohon kanan ke dia. Terkejut doktor. Tapi mugolon ni bui berapa ribu dah kalau swasta weh. 45,000 dah. Dah kalau swasta 2-3 ribu dah buinya. Tak apa dah lah tu. Kalau hak super hospital gaji kan kita tak ada bayar sangat ni. Kalau khusus bagi doktor hak sambut tu. Gitu. Doktor mari nombor nanti kita nak atas apa nama ni pohon kambing. Ni. Jadi akikah ni lagu mana afdal akikah ni 7 kambing. 7 ekor kambing. Lepas tu seekor unta. Tahap-tahap dia supaya korban. Korban ni kan afdalnya 7 ekor kambing. Lepas tu seekor unta. Apa kita ya lah. Tapi hak jatuh tu ditutup balik dak 2. Ni nak lebih tak apa. Lepas tu kalau boleh seekor lembu, tak ada unta, seekor lembu. Tak mampu seekor biri. Dah. Kambing. Kalau tak mampu juga ni bersyarikat pada unta, maksudnya ambil giye. Yang ke-53, adakah boleh menjual daging akikah? Daging korban tak boleh. Walaupun korban tu sunat, kita kata duduk jual apa nyonggo kita nak korban. Akikah boleh tak? Tidak boleh dijual daging akikah. Sama dengan korban. Tak boleh. Termasuk kulitnya, kulit pun tak boleh juga. Kita kata gamuk boleh jimat sikit jual kulit dia, tak boleh. Sekali pun tak boleh. Dan jika akikah itu akikah yang sunat sekalipun, takut dia mau petikai. Kalau akikah wajib orang kata tak boleh. Akikah sunat pun tak boleh juga. Mungkin tak ambut ni orang panggil ibadat kita pada Allah Ta'ala.
Apakah sunat dilakukan pada hari ketujuh dilahirkan? Jawab, sunat dibuat pada hari ketujuh yang pertama, sunat dibuat akikah. Kalau orang tanya hari pertama boleh buat dah, boleh dah, tapi afdalnya hari ketujuh. Yang kedua, mencukurkan rambut kepalanya, sama ada lelaki atau perempuan. Habis licing. Jangan sipil rambut anaknya. Dia kaji doktor-doktor lah. Moga orang agama ayat kita tak pakai mana. Kena ayat doktor. Kaji orang-orang bijak pandai, doktor-doktor ni dia duk kaji, katanya rambut hodok dalam kandungan masa dengan ibu dia tu nak bawa waktu hidup ni tak boleh, tak comel. Tu nak tahu lebih gak kita tanya doktor lah pula. Kalau saya huras ni kan jadi doktor pula saya sini. Tak ada kerja dah pula doktornya. Tak tahu habis kalau bida Pak Syekh Ahmad Fatani ni. Habis kalau bida ya ti. Ada kerja lain. Muka dia dah pakai belakang semua bida. Hatta nak buat emas pun boleh. Hebat ulama dulu. Buat emas pun boleh. Reti kemahiran dia. Hebat. Habis kalau bida dia mahir. Tapi sambut juga mulut dah. Dia sambut mulut. Tuhan aling dah tu sambut mulut. Orang jahil tak sambut mulut. Orang reti je sambut mulut. Orang lebih lagi reti sambut seminggu sekali kau. Setengah pondok kan dia buat seminggu sekali. Buat molek, qasidah apa semua. Pun kita sini pun ada buat juga, memang ada buat. Molek. Molek sekali itu. Molek qasidah ni benar molek. Dekat hati kita dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita kalau duduk qasidah kita terasa sangat-sangat tu kuatlah tu cinta kita ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau qasidah duk main juga. Hidup juga duk qasidah. Dah jadi ni. Tak masuk lagi. Bagus dah, ada usaha tapi tak masuk lagi tu. Orang masuk betul. Habis air mata dia melirangnya. Dah sebut kata Nabi sallallahu alaihi wasallam gini-gini. Qamarun dah mawi terasa bayar ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Gitu sedap weh. Ya. Tak payah buat mulut. Video tak ada benar. Tu tahap email dia masa tu biar nak buat guna. Ketika menamakannya dengan nama-nama yang elok, molek lagi kalau tu guru letak. Kita buat dagu letak nama katanya ayah. Letak nama Safwan. Ya kata tujuan apa? Tujuan jadi orang ahli sufi. Niat. Tu dia tamadar gini ya lagi. Tapi tak apalah, biar niat molek. Letak nama apa? Muhammad. Supaya apa? Jadi orang yang terpuji. Satu tiko mimpi Habib Umar hafizahullah an. Ni nak wirti ni. Maka kita pun minta dalam mimpi. Habib tolonglah doa kita jadi orang ahli ilmu, orang bijak bahasa. Muka kita duk ngaji nahwu sarah. Bodoh, susah nak reti. Tidak orang bijak lain lah. Orang bijak lainnya cepat pick up bubuh lalu. Jadi katanya Habib Omar. Jadi kita minta nak suruh jadi orang ahli dulu. Habib Omar kata gapo? Mutasi ko kalau aku minta mu jadi orang ahli sufi. Allah. Kita pun bangun mikir Allah. Gapo kita fikir? Kadang-kadang doa hak kita minta ni kadang-kadang tidak hak atas sekali. Dah. Jadi orang ahli bahasa kau gapo memang hebat. Tapi tak ada lah hak hebatnya kalau kita termasuk daripada orang-orang yang mana tak ada dunia di dalam hati. Tu. Kadang-kadang aneh tapi dok kira utuh dunia. Ngajar sini buat kelas, buat kitab pula ni, buku juga. Banyak ni hutang aku ni. Aneh dah tu tapi dalam hati dok kira-kira ke dunia. Jadi ilmu ada tu kurang lagi. Tapi orang alim hak betul, hak ada keberkatan pada ilmu dia,
Dia tak kira benda ni. Tak kira. Mayat boleh pula ya. Duit minyak pula dia membui. Baca Quran. Dia tak kira. Dia tak kira. Dia membuat tu lillahi ta'ala. Tu orang alim. Bila kita ada keberkatan dengan ilmu saat ni, dunia ni dia jadi tak ada nilai di sisi kita. Jadi kita faham daripada kita mimpi nak insan itu, kita faham kata gapo? Kita faham kata kadang-kadang kita ni kena berdoa biar hak lebih hati. Jadi orang alim itu lebih doa. Tapi tak semestinya bila orang alim itu dia dapat keberkatan pada ilmu. Hak naknya alim biar dapat keberkatan pada ilmu saat ni. Minta nak jadi kekasih Allah Taala. Batu kata guru kita, kadang-kadang orang semai hajat ni mai hajat anak ni. Ya sakut sini mata tak apa dah. Kita ni kadang-kadang mari minta orang semai hajat tok guru mai hajat kau gapo. Kadang-kadang kita minta gapo? SPM boleh A plus ni, A plus. 100 plus kau mana ni. Lepas tu lepas pada SPM nak minta doa biar universiti Menara Gading. Lepas tu sesah tu ya kau biar dapat kerja, biar dapat bini, dapat isteri, dapat anak. Ada kodok kata guru kita. Guru tasawuf ni penting kena ada juga kita mengaji. Ada kodok orang mari minta semaya hajat supaya kita ni jadi orang daripada kekasih Allah Taala. Wajib ajak mai hajat ni hajatnya gapo? Naik rumah ustaz. Hajat gapo? Gini. Ada ke tak? Hajatnya gapo? Nak suruh hamba kaum keluarga mu semua ni jadi orang kekasih Tuhan lah. Ada. Kok minta tinggi pun tak ada. Kok panggil orang lagi tak ada. Kok minta tinggi pun tak ada. Ada. Kena ada. Baik letak nama elok ke anak-anak. Letak nama Muhammad. Orang yang mana anak dia ada nama Muhammad, wajibat syafaati, wajib dapat syafaat daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau ada tina belaka gak letaklah nama Muhammad anak tina belaka tak ada rezeki nak mana. Dengan nama-nama yang elok dia boleh juga dinamakan pada hari yang pertama tu ni. Dia mau kata kena hari 7. Dak hari pertama pun boleh juga. Ada pendapat juga. Ni. Kita tengok bawah tu innakum tud'auna yaumal qiyamati bi asma'ikum wa asma'i abaikum fa ahsinu asma'akum. Kamu ni disuruh dengan nama kamu dan nama ibu bapa kamu, bapa kamu. Jadi elokkanlah nama. Ni nama kadang-kadang ambil nama ayah, ambil nama mak. Dah. Gabung tu jadi nama Alza atau gapo. Contoh katalah. Mana tak ada kita combine ni. Dah. Ayah mak. Asyik biar ada mana. Kalau Alza ada mana, letaklah Alza tak apa. Ni. Jadi maksudnya biar ada nama. Diletak nama yang baik seperti Abdullah. Sebab ada orang kata Bahlu kan, nama ulama nama ada duk cerita Bahlu nama ulama. Kita pun tak tahu juga. Hang dah betul kan? Hang selektif tak apa nama orang molek-molek. Tapi kan hang jadi fitnahnya bila Bahlu jadi enggak Bahlu bahasa kita ni enggak tak cerdik. Diletak nama yang baik seperti Abdullah, Abdul Rahman dan sekalian nama-nama Allah. Istimewa pula bila diberi nama Nabi seperti Muhammad, Ahmad, Ibrahim, Musa. Lepas tu sunat bila kita letak nama anak tu, kita berkuniah dengan anak sulung kita. Apa kita? Nama Ammar. Orang Tino nak nama Ammar. Tak apa, kita kata tak nama Muhammad depan. Muhammad Ammar. Jadi kunyah kitanya Abu Ammar. Sunat berkunyah dengan anak yang pertama. Dia harus kunyah dengan Ibnu Qasim, Abi Qasim. Tadi anak kita tak nama Qasim, kita nak panggil gelar kita tu Abu Qasim tak boleh. Mutlakon dalam kita sebut mutlak. Apa maksud mutlak? Tak kiralah masa Nabi sallallahu alaihi wasallam hidup ke ataupun setelah daripada kewafatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak kiralah Abu Qasim itu kita saat itu nama Muhammad ke tak nama Muhammad ke, semata-mata menggelarkan dengan Abu Qasim disebut dalam kitab tak boleh. Haram pada yang meletakkan nama kunyah dia tu. Tapi disebut dalam kitab tidak haram atas yang memanggil. Dia letak nama dia Abu Qasim, kita panggil Abu Qasim.
Tak. Atas kita tak dosa, atas dia letak tu dosa. Masya Allah, kita jumpa gitu. Kita pun tulis gitulah sini. Makruh dinamo dengan nama yang jahat atau mubarak, salamah. Tak boleh nama mubarak. Mubarak ni berkat-berkat, salamah selamat. Bapa? Kerananya kalau orang tanya, selamat ada ke? Selamat ada ke? Selamat ada ke tak? Oh, dia kata selamat tak ada. Tak selamat. Tak selamat. Selamat ada. Tak. Selamat tak ada. Tak selamat maksudnya. Oh, tu jadi tak boleh tu. Nampak duk nama begini. Tak boleh letup. Oh, kita kata salamah. Boleh lah Ustaz. Itu boleh sebab bila orang tanya selamat ada, kebetulan selamat tak ada. Tak selamat. Selamat tak ada. Tak selamat. Tak berkat, tak mubarak. Dan tidak dinamakan dengan Abdul Nabi, tak boleh, atau Abdul Rasul. Khilaf bagi pendapat Syekh Ramli dengan dihukum harus. Ada juga kita jumpa dalam kitab lain pun dia kata tak boleh. Tapi ada pendapat Syekh Ramli kata harus. Jika koi boleh Abdul Nabi Abdul Rasul tu, koiknya jika dengan tabarruk, bukan kata jadi hamba Nabi hamba Rasul. Ada tabarruk serta sunat membaikkan nama anak perempuan seperti Khadijah. Tak seret tak Khadijah apa bunyi tua dia kata la haula wala quwata illa billah al-aliyyil azim. Bapa rasa begitu. Sebab tu nama Khadijah hendak kita kena berasa dengan kemegahan sekali. Kalau orang yang sangat Nabi SAW sebut hingga di atas Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha sendiri pun Sayyidatina Khadijah. Tak mulia. Kalau kita lah tak apa. Fatimah. Fatimah amal letaknya. Dia kata okey lagi. Hingga nama Khadijah juga dia tak nama dia Katie. Katie kau gapo lah. Fatty. Ada tak Fatty Fatimah. Jeng ngoti lah orang ni deh. Jeng bahjeng. Maryam dan sebagainya letak nama-nama molek. Ditahnik dengan tamar atau sesuatu yang manis, dilakukan oleh orang yang soleh, bukan kita sendiri. Kita orang toleh banyak dosa, zikir tak ada zikir. Apa Quran pun nak baca, kita pun ambil ilmu kita pun suatkan anak kita nyanyi ke dia. Kenapa kita jadi sok kok apa ya ni? Zikir ku redah, selawat ku redah. Oh, jenis minum benar kose-kose cekedi habis. Oh, genetik babi tak babi dah. Keberi tak keberi. Okey lah. Jadi habis dah bagi subhan lekat di kita. Itu mek kan. Mula-mula lahir lagi. Oh, geleting babi dah ada. Okey kata. Kita tak tahu dah setara mana benarnya. Kalau soleh, tanya ke soleh. Atau orang aling dengan cara dikunyuh kemudian diambil dan digosok kepada langit kerana itu supaya mendapat berkah yang bercampur airnya asal yang masuk ke dalam perut kanak-kanak. Air orang aling tu, air liu-liu tu. Kau duduk penuh zikir, duduk penuh dengan memuji Allah Ta'ala, Rasul sani, duduk penuh dakwah orang dengan agama. Tak ada kecek benda-benda kosi. Air liu dia ni masuk ke anak kita sani, berkah. Ambillah orang ni duk minum, duk makan weh. Ambil berkat sangat besar. Di lumur sesuatu yang harum pada kepalanya, ambil kasturi ke apa lumur atas kepala anak sana. Dan makruh di lumur dengan darah akikah. Makruh weh. Darah akikah lumur sana kita sapu atas kepala anak, makruh. Tapi dalam kitab Sabila muka surat 235 tanda boleh. Tengoklah kalau salah ke betul. Ni Sabila dalam muka surat 235 tambah satu peringatan sikit sini ayat ni, tiada hare perbuatan melomo makruh kat ni ayat kan. Ambil darah hakikah tidak lomo makruh. Tiada hare perbuatan melomo darah kerana ada datang riwayat hadis dhaif menuntut perbuatan tersebut. Kita baru tak tahu juga ni. Balik-balik kita ada juga hadis dhaif menunjukkan supaya dibuat perbuatan tersebut. Bapa? Dari kerana itu kata setengah mujtahid bahawa yang demikian mana melomokan darah akikah itu sunat hukumnya. Sebut gitu.
Tak payahlah dia, tak payahlah ambil dengan kasturi ke ambil benda-benda comel. Cuma nak kata ada pendapat saat ni. Takut kita nak belek-belek cari susah. Jadi kitab ni memang kita buat khas untuk kita hipung ke masalah-masalah. Hok kuat kau doa kau muka kita nak mengaji ni kan. Cuma kalau orang-orang apa combo dengan wangi-wangi. 55 ada sikit lagi tu. Buat lah matawi. Saya pun buat juga ni. Apakah hukum menamakan anak yang keguguran dan yang mati? Sunat menamakan jika dizon disengkau sudah ditiupkan roh. Anak itu gugur saat ni tu kalau ada dah doktor kata bergerak dah atau apa yang ditiupkan roh lah. Dengan teknologi sekarang lagi dah kita tahu. Gugur saat ni dah maka sunat letak nama. Kalau tak ada tiupkan roh, pahanya tak ada dituntutlah meletakkan nama. Apakah nama yang sesuai? Nak letak juga tak apa ni. Apakah nama yang sesuai bagi anak jika tidak diketahui lelaki atau perempuan? Anak sana tak tahu jatuh ke tin tu. Mati dah katakanlah. Sunat dinamakan dengan nama yang patut bagi keduanya. Seperti Asma. Asma ni disebut dalam kitab dua-dua. Ni boleh rujuk kitab Al-Azkar Imam Nawawi. Ni Hindun, Hunaidah, Kharijah, Talha, Umairah, Zurah dan seumpamanya. Banyak lagi lah. Hok mana nama saat ni tu boleh masuk dengan orang jatuh, dia boleh masuk dengan orang perempuan. Qala al-musannif musalan 50. Apakah hukum memotong tali pusat kanak-kanak dia berkhitan? Apa hukum dia? Dok gagal khitan budak baby apa semua. Jawabnya wajib dipotong tali pusat kanak-kanak selepas daripada lahir ke. Ada hukum kerak tali pusat ni. Dia wajib berkhitan bagi lelaki dan perempuan. Setelah balik, belum balik tu tak orang panggil tak hak wajib lagi, tapi molek sebelum balik lah. Kalau dia balik wajib. Dia berakad tetapi sunat disegerakan pada hari ke-7 daripada hari kelahirnya. Hari 7 tu sunat kita segerakan. Ataupun potong awak kita anak tina tu pada hari kelahiran dia lagi pun tak ada masalah. Dalam kitab Sabilah sebut sunat cukur rambut setelah daripada akikah. Sembelih akikah saat ni baru cukur. Dia kata sunat cukur setelah daripada akikah. Ni halusi bahasanya. Kalau kita tak berhati, kita tak berasa apa benda ni. Tapi kalau kita nak membesarkan ilmu, kita nak memuliakan, nak membesarkan amalan ibadat kita, amal ibadat ni, kita halusi. Cukup bila? Lepas pada melih akikah. Dan sedekah emas dengan berat rambut jika tidak dengan perak. Kalau tak ada emas, perak. Hadis sahih Nabi SAW memerintah kepada Sayyidina Fatimah berbuat demikian pada Sayyidina Husain dan sedekah perak kerana itu yang mudah pada waktu tersebut. Nabi ada pernah suruh Sayyidina Fatimah, anak dia Sayyidina Husain tadi tu, Nabi suruh rambut potong kira timbang dengan perak sebab waktu tu susah untuk emas. Perak tak apa. Jadi emas boleh, perak boleh. 58. Apakah yang dituntut bagi dikerjakan bagi fitrah diri seseorang? Diri kita ni, gapo dia hak Tuhan tutup? Syarat tutup atas kita. Jawab, sunat bagi setiap orang yang pertama bahawa dilumurkan pada badannya dengan bauan. Molek tubuh badan kita ni kita lumur dengan kasturi kau. Orang jatuh sunat dengan bauan yang kasar. Orang tina sunat dengan bauan yang lembut, bersesuaian dengan dia. Kok jatuh nak hak lembut pun boleh, tapi takut lembut lah jadi. Susah juga jadi lembut. Yang kedua, memakai celok. Ni jarang nak ada rumah-rumah kita. Beli celok Jafar Awah. Saya bukan ejen Jafar Awah. Saya nak jadi duta, bukan duta ramah juga, duta sunnah. Duta pada nak menghidupkan sunnah Nabi SAW. Mudah-mudahan, amin. Tapi tak ada juga celok rumah tu. Rumah kita pun tak ada tu. Kena pergi beli, tengok semua. Ya kadang-kadang benda ni Allah. Nampak benda remeh tapi besar fadilah. Dan terlebih eloknya celok Asbahani. Jenis celok dia tu. Tiap-tiap satu mata 3 kali dengan dimulai ikan ambil ni. Sengih. Ambil sengih. Ada ambil tu. Ya adalah.
Tidak bersanding. Dia ranting kecil tu kan. Ambil celup 3 kali. Baca bismillah. Nak 3 kali kiri. Yang ketiga memotong kuku. Kuku ni kan kerak, dia tak kerak. Lepas tu cara lagu mana kerak atau tengok dalam kitab berbanyak lah kan. Yang keempat mencabut bulu ketiak. Bulu tiak ni cabut. Cukur kurang molek cabut. Imam Syafi'i dia tak cabut katanya ni. Tapi walaupun itu dah sakit kau kena tak apalah. Asal dihilangkan. Tapi hak semoleknya dicabut. Yang kelima mencukur bulu hari-hari. Hari-hari tu jangan duk cabut. Cukur. Nah, bagi lelaki dan mencabut bagi perempuan jika tiada kesakitan. Orang tina sunat cabut orang jatuh jangan cabut. Nyanyo ke dia. Dah tak kuat mana dah. Takut mampu dulu. Kau jatuh cukup, hak tina cabut. Sunatnya begitu. Kalau ngaji tak boleh dah. Kalau kita baru dengar, Allah ustaz cabut. Itu dia kata tu jika tiada kesakitan cabut. Ya orang panggil, ialah nafsu orang tina ni dia banyak pada hak jatuh. Yang kena diguting bulu misai, guting wicome. Tak. Sebab tu satu tika dia Nabi SAW tu duduk makan asyak, makan yang malam tu. Ada tetamu mari saya Nabi lah duduk ketuk. Nabi SAW kata apalah saya Nabi lah ni. Tunggulah orang makan dulu. Nak suruh pergi mayat pun sebab makanan dah hidupkan. Kebetulan saya ingatnya waktu tu saya Nabi lah ni panjang sikit. Misal saat ni. Maka disuruh ke guting saat ni tu biar apa ni tidak melihat ke bibir yang merah. Jangan sampai tutup. Orang tak tahu kita duduk kecek. Awak tahu? Apa dia kecek? Tak tahu mulut dia. Tutup apa misal ni. Ni masuk kata biar nampak lah ni. Biar kemas sikit. Jangan tutup siapa bibir kita merah ni. Jadi waktu tu memang ada panjang sikit misal dia mungkin waktu tu Nabi dia kata molek kerak biar nampak orang panggil bibir yang merah saat ni. Digunting bulu misal ketika berhajat hingga nyata bibir mulut merah ni. Dan makruh mencukur sekelilingnya. Cukur habis tak boleh. Dia gunting je. Lepas tu janggut sunat atas kita untuk menyimpan fadilat yang sangat besar. Kalau mari tarik hok maulana tu memang suruh jaga benar. Ada di antara tarik orang yang jaga betul kau sunnah janggut ni, tarik kok maulana hok mari Pakistan India sangat menjaga. Dia didik ke anak muridnya begitu. Tapi janganlah pula kita salah kita tunggu setengahnya ada hak tidak. Adalah tu alasan dia dan sebagainya. Dia duduk lawan Tok Guru pula maka kita ada janggut. Apa Tok Guru tak ikut sunnah Nabi SAW. Budak ning baru duk mengaji agama. Fatihah semaya pun tak lacar lagi dak kata Tok Guru dah. Ihtimam. Sebab setengahnya Tok Guru janggut ada terkadang dia gatal dan sebagainya. Jadi jangan ada ukur semua sebetulnya lah. Tapi kata ada gapo alasan dan sebagainya. Tu bukan molek lah. Setengah kata haram, setengah kata makruh. Dan lagi pula janggut ni paling elok untuk kesuburan orang tino. Pahal dak amiru? Tak pahal, dak anggaplah. Tak pahal kesuburan orang tino ni. Orang tino kesubur sikit, janggut ni di antara. Disebutkan fadilah. Lagi pula kalau sakit kepala ke gapo, dihisapkan janggut sana. Adalah banyak sangat kelebihan di antara janggutnya. Paling tidak besar sekali cinta ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cukup dak. Apa sipek kita. Tapi orang ni buat style sipek janggut sipek. Orang cukup ikut style bukan ikut agama atas gitu. Apa nikah orang pakai nikah juga dia nya. Lepas tu baju ketat. Hak jenis gini sekek weh takut dia kesok ke lagu mana kan. Sekek sikit biar betul molek. Dia jadi style pula agama dah tak ada apa pahala gitu. Nabi dah makruh melambatkan mengerjakannya apabila perlu. Bila siapa dah geraklah seminggu sekali kali Senin Khamis kau. Molek kau itu kita gerak dah supaya persediaan penuh kita dengan hari Jumaat. Dan terlebih makruh apabila melambatkannya lebih daripada 40 hari. Lalu kalau kutu jatuh juga tak tahu jalan keluar dah. Ikutlah dia bagaimana. Tak tahu jalan keluar mana saya ni. Kalau siapa kita teruklah tempat setel tu jadi tempat setel. Hok suruh kerak, hok suruh sipir, suruh guting, hok suruh cabut.
Buat kerana agama, insya-Allah dapat ganjaran besar di sisi Allah Taala. Tambah-tambah lagi kerana cinta pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dapat berhimpun bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amin. Apakah hukum mencelak rambut dengan warna hitam? Hidup warna hitam haram mencelak dengan warna hitam. Bagi lelaki dia perempuan, kecuali bagi pergi tak apa. Ni pergi lagi dengan rambut gubal gitu, gak orang apa tengok pun loh, tua-tua sekali kelibah ini. Dah. Jadi hak gubal gak warna hitam lah, biar nampak goh gitu. Sebab tu ada diriwayatkan ada tocang, panggil tocang kan. Dia panggil istilah dia kan, ikat rambut ikat tu, tak boleh nampak goh tu, ada riwayat kan. Dua sini ada sama. Nak ayat katanya bila pergi tu hukum lain pula lah, sebab nak boleh nampak gagah kita. Dua akhir. Apakah hukum menginai tangan bagi laki? Jawabnya haram menginai ke tangan dan kaki bagi laki dan khunsa jika tiada hajat. Tak ada hajat gapo tak inai lah. Kecuali ada sakit, tok bomo kata kena inai. Inai tak apa. Soalan yang ke-61, apakah hukum mencabut uban? Uban ada yang kecabut, makruh. Mencabut atau mencukur ke uban. Dia tiada mengapa meninggalkan dua hujung misan. Kita tinggal tak apa, tak ada makruh lah. Jadi ubat saat itu alamat bagi kita tua dah nak ingat kau kita, tiba-tiba kita pergi cukup, kita cabut. Tak ada peringatan dah bagi kita. Ada dobik sikit sini. Satu tambih peringatan. Akikah nazar atau takyin wajib sedekah sekalian. Mentok. Hak sani kata apa nama ni, akikah tu sunat kata kita masuk sebagainya. Akikah kalau nazar atau takyin. Takyin pada akikah saat ni wajib sedekah sekaliannya mentah. Muktamad bagi Ibnu Hajar pada Tufah. Dalam Majmu' pun gitu juga. Dan Asal Raudhah pun gitu juga. Muktamad bagi Ibnu Hajar dan Tufah dengan Majmu' gitu. Muktamad pada Syekhul Islam ni, itlaq Syekhul Islam kena pada siapa dia? Syekh Zakaria Al-Ansari. Mungkin Ibn Taymiyah takut tukar situ pula. Dan Syekh Khatib Syarbini dalam kitab Mughni dan dalam kitab Nihayah. Sebut kata gapo? Mughni dia sebut katanya akikah nazar seperti tidak dinazar. Akikah kalau nazar hukum supaya tak nazar. Ada begitu. Tak wajib sedekah mentah, hanya wajib sembelih dua. Bila akikah tu kita menazar ataupun kita takyin sani, hak wajib atas kita ni sembelih ya. Ia tak jadi hukum nazar. Tak wajib kata nak sedekah habis mentah dak. Lepas tu masa kita sembelih kambing sani tu, bacalah bismillah, Allahu Akbar, Allahumma hadza minka wa ilaika, Allahumma hadhihi aqiqati fulan. Siapa dia? Kalau kita wakil gak, ialah niat nama siapa dia. Bismillah, Allahu Akbar, Allahumma hadza minka wa ilaika, Allahumma hadhihi haqiqatu fulan. Wallahu a'lam. Jadi insya-Allah kalau dengan izin Allah Taala esok kita usaha ke bagi khatam ke kitab ni. Tak banyak dah tu, dalam 20 soalan juga tu, lebih kurang. Lepas tu sedikit petua lah. Petua ni kalau tak apalah, kita sebut lebih-lebih kurang. Wallahu a'lam. Sallallahu rabbuna 'alan nuril mubin Ahmadal Mustafa Sayyidil Mursalin. Sallallahu rabbuna 'alan nuril mubin Ahmadal Mustafa Sayyidil Mursalin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana, rabbana zidna ilma. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil waj'alna min ibadikal mukhlisin waj'alna min awliyaika salihin. Rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallah.
InsyaAllah malam ni hak misbah umune tu kita tangguh malam esok dah. Ada kerjaan sikit malam ni. Lah, Allah a'lam. Esok insya-Allah khatam. Boleh ajaklah sahabat-sahabat ibu bapa kau biar kita dapat keberkatan.